Cameron Highland oh. Tak apa berada Cameron Highland jadi strawberry dan kereta lagi tak keluar buat tu. Okey. Sambung kita terus lah. Muka surat. RM45. Selain daripada semayang fardu yang 5, maka semayang jemaat pun sunat iadah juga ketika dibuat berbilang Jumaat berluar kampung. Diluluskan seseorang itu meninggalkan semayang jemaah dengan sebab ada uzur am. Uzur am. Uzur am. Ada sebab uzur am. Sekejap. Buka file dulu lah. Korang biasa ambil nota ni. Makcik-makcik kat rumah ni kalau kita tak catat, dia tak pandai catat. Korang ni biasa graduate universiti ni tak ada problem. Ni. Okey, nak tunjuk satu file Tak tahu ada tak file tu ni Nama dia solat jemaah. Ada apa nama dia file tu ni solat jemaah kelas online. Ni file ni. Ada file ni. Nak tunjuk apa Perkara-perkara. Ni masa PKP dia dulu ni. Masa PKP. Ni nanti Ni dah siap. Ni. Ni tengok ni dulu. Tengok Perkara-perkara yang dibolehkan untuk meninggalkan solat jemaah termasuk juga solat Jumaat. Maknanya dia tidak terletak dalam fardu kifayah pada diri dia lah, lelaki ni. Apabila dia ada beberapa uzur yang dijantar dalam kitab. Satu apa? Hujan, angin dan jalan yang lecak. Ni hadis-hadis yang ditujuk lah. Ni ada ditujuk. Kita tengok ada dalil-dalil ni. Nampaklah hadis tu. Ni. Nafi' berkata, satu hujan, angin, jalan lecak. Waktu tu kalau tak pergi Jumaat tak apa. Nafi' berkata, Ibnu Umar pernah berazan ketika solat di waktu malam yang dingin dan berangin. Dulu punya dingin, dulunya berangin kat padang pasir ni dia tak sama macam kita. Kalau berangin, kalau dingin, lapar pergi beli mi goreng, mana boleh lagi masjid tu. Kenapa? Mi goreng boleh beli. Tapi masjid, ada dalil tu. Dalil ni dulu masuk, dalil ni. Tapi kau mi goreng, kau lapar, kau boleh pergi beli. Tapi bila nak Jumaat, tak boleh. Kemudian boleh berkata, la sallu fi rihal, hendaklah kalian solat di rumah kalian. Azan juga. Tapi mereka menyebut kata ni. La sallu fi rihal. Kemudian beliau mengatakan, dulu Rasulullah memerintahkan muadzin ketika keadaan malam itu dingin. Waktu sana, malam sana dingin. Dingin yang amat sangat. Dan hujan yang amat sangat. Kemudian mengucapkan, ala sallu fi rihal. Hendaklah kalian solat di rumah kalian.
Maknanya tak immediate apa. Sekarang tak hujan, tak apa, tak ini pun tak immediate juga. Ni masalah betul. Ni sangat-sangat masalah. Betul lah masalah. Ah. Dari Ibnu Umar, dia pernah berazan untuk solat di bulan dingin. Kencang dan hujan. Kemudian dia mengatakan di azannya, ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihal. Kau dengar lah. Kau dengar kat mana-mana kan. Dengar kat mana-mana. Dia syarat dia, angin kencang. Syarat dia, angin kencang. Atau hujan yang lebat. Atau jalan yang licak. Sungguhnya Rasulullah biasa menyuruh muadzin apabila cuaca mendingin, sama juga lah. Okey, ini kita buat ni, nanti ambil dalil ni pada hadis. Ni pertama lah. B sakit. Maknanya yang dibolehkan meninggalkan jemaah ni, diharukan meninggalkan solat jemaah dan solat Jumaat, sakit. Tak payah bawa, kalau bapa kita sakit, tak payah bawa dia ke solat Jumaat. Kenapa? Dia dibolehkan meninggalkan Jumaat. Tapi bila pergi, Nabi tak apalah. Tengah ramal dulu, ada orang tua datang bawa tabung gas tau. Tabung gas masuk hidung. Oksigen. Tinggi ni. Dia bawa pakai troli tu. Letak. Ni. Baca Quran, babe. Orang dipandang je. Pakai gas tu. Pakai gas. Itu malam dia jogging. Sihat ni. Tak datang masjid. What happened? Orang pakai gas leret sana. Nak pergi tandas dengan tabung gas bawa. Tapi bukan orang sini lah. Orang sini kata masjid lah. Macam ni? Orang sini bukan as-salu fi rihal lah. Tak ada. InsyaAllah. Allah bagi. Allah jemput datang. Allah jemput datang, tu yang kita datang. Kalau Allah tak bagi datang, itu kita datang. Kita cakap lah macam-macam. Sebenarnya Allah tak bagi datang. Keuzuran sakit boleh dikiaskan dengan kesukaran berjalan ketika hujan lebat. Ini dia pakai kias. Macam mana suka je nak berjalan sebab hujan lebat dan suka je nak pergi sebab sakit, maka itulah dikatakan boleh. Atau tidak sakit itu tak semestinya sampai had sukar berdiri untuk meninggalkan jemaah. Ini yang dijazamkan, yang ditetapkan oleh Imam Nawawi bersandarkan kepada kisah Rasulullah meninggalkan solat jemaah beberapa hari. Adapun sakit yang ringan seperti sakit gigi, pening, demam yang ringan, itu bukan merupakan sakit yang dimasukkan. Kenapa sakit surau? Pening kan? Tak boleh. Sakit yang ringan. Demam yang ringan. Tak boleh. Maksudnya sakit ni hanya untuk yang sukar. Okey. 2. 3. Cuaca yang terlalu panas atau terlalu sejuk. Kat Malaysia lah ada. Dulu kita belajar. Jadi kita belajar apa? Ilmu alam. Malaysia ini khatulistiwa. Dia apa makna? Panas dan lembap. Nanding dia bukan khatulistiwa. Nanding dia kadang-kadang banjir. Khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun. Maknanya tak ada cuaca panas macam yang dicakap dalam kitab. Tak ada terlalu sejuk. Cameron sejuk kan? Boleh beli. Kita subuh, tanya Dato' Darul. Subuh 5.30 pam. I'm attendant. Yes tuan. Kau tak ada kau siap. I'm attendant. Tak ada kau tadi subuh kan ni. Kita bagi ni, kita ni. Oi, kalau nak ambil wuduk kau tahu lah orang lain tahan. Tapi yelah orang muda tahan lah. Anda tak tahan. Saya tahu saya tak ada sejuk. Dia 2 hari hujan, 1 hari hujan. Senin tu baru nampak matahari. Tapi kalau terlalu sejuk, sampai kita ambil wuduk, tiba-tiba sejuk sangat muka kita menggeletar, mata kabur, itu boleh tayamum. Kenapa?
Dia mudarat pada anggota. Kita ambil wuduk, krem. Nak angkat tabir tak boleh. Nak angkat tabir, kena angkat ni. Allah. Wah, tu tak boleh. Itu boleh tayamum. Kenapa? Mudarat pada anggota. Kalau sejuk yang teramat sangat lah. Tapi kalau sejuk Cameron Island rasa boleh dirut. Itu yang sangat-sangat. Jadi sejuk pun diberi kepelepasan untuk tak pergi jemaah. Untuk tak sembahyang Jumaat. D. Terlalu lapar dan dahaganya nyata. Dia nak pergi sembahyang, lapar sangat, 3 hari tak makan. Kalau pergi sembahyang Jumaat ni boleh mati lah. Boleh pengsan. Kalau lapar sangat, macam kita nak pergi sembahyang Isyak kan. Kita pergi maghrib, lepas tu kita balik. Lepas tu nak pergi sembahyang Isyak. Kalau kita lapar sangat, dan lapar tu mengganggu khusyuk, sekali orang rumah dah hidang makan, makruh kita sembahyang. Makruh sembahyang. Kenapa? Kena makan dulu. Kenapa? Laparnya mengganggu khusyuk. Kalau rasa lapar ni, boleh tahan lagi kan. Tak makruh. Tak makruh untuk tidak makan. Lapar ni mesti pada mengganggu khusyuk. Sebab tu kalau kita kira waktu fadilah kan. Waktu fadilah ni, azan, berpakaian, azan, wuduk, berpakaian, sembahyang sunat sebelum zuhur, kalau zuhur lah. Sembahyang qamat, sembahyang zuhur, sembahyang sunat lepas zuhur, zikir, doa, sembahyang sunat lepas zuhur. Itu waktu fadilah tu sampai situ je. Tapi bagi orang yang lapar, dalam kitab kata, dibenarkan mendapatkan beberapa suap makanan. Jadi orang lapar ni, waktu fadilah dia panjang sikit lah. Kalau kita makan, tak makan, kita masa sembahyang dia menyebabkan kita teringat-ingat makanan lah. Jadi waktu tu makruh sembahyang. Kena makan dulu. Maksudnya dia melewang lah. Oh tadi rumah masak apa nak makan. Dia melewang. Tak lapar pun melewang. Melewang apa? Dah kenyang pun melewang. Ni masalah ni. Berdalilkan hadis, apabila makan malam telah disediakan, maka mulakanlah dengannya sebelum kamu menunaikan solat maghrib. Orang dulu dia makan sebelum maghrib. Kita menterkedah. 24 jam. Makan dekat hotel 6.30, 7.30. Lepas kuliah pukul 11.30, pukul 10.30 naik atas. Ada 5 kami untuk. Makan. Kita memang keluar nak makan lah. Tu kita ada supper kan? Tu supper tu yang suffer tu. Dia supper. Pergi klinik Bangi. Tengok anak murid. Doktor. Ustaz, rumah sana. Saya ikut kelas sana. Dan nanti aku kata jarang jumpa kau. Ustaz, jaga makan. Ustaz jangan makan lepas maghrib. Dia kata makan maghrib tak bagus tak? Makan sebelum maghrib. Dan dia kata, kau cakap senang lah. Jadi dengan aku lepas isyak, aku makan lah. Kau boleh lah kau doktor. Betul tak? Lepas maghrib, hidang. Tengok. Tak sempat, bungkus. Lepas isyak nak lari, bungkus. Dah balik dah banyak bungkus. Macam mana ni? Makan lah. Nak bagi pakcik dah 72 tahun. Siapa nak makan ni, dia kata. Pakcik duduk orang. Nak bagi sepupu dia umur lebih kurang, dah sakit. Tak boleh makan malam. Tu yang tak bagi buku banyak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma bi syai'in fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Itulah tindakan yang terakhir. Allah tak tahu nak cakap lah. Tak tahu nak cakap. Maka janganlah kamu tergopoh-gapar dengan makan malam kamu. Dia kata sebelum maghrib. Ini yang sign yang dikatakan kita ni disuruh makan sebelum maghrib. Dulu kat asrama Syahid makan pukul berapa? 6 sampai 7. Habis kalau budak lapar je ni pukul 10. Tahan lah. Oh Maggi. Sama juga. Oh fly lah.
Saya dulu pelajar baik lah. Saya tak kerti apply. Tak kerti, tak pandai. Tak pandai. Tak nak cerita je. Keluar asrama. Lepas tu warden baru. Warden baru ganti. So tengok dah tutup. Bila tutup adalah jalan rahsia kan. Warden kena datang. Ni mana? Pukul 11. Cik tak apa, tak kenal pun. Masuk. Tengok warden baru. Warden baru. Garang. Dia bagus lah. Dia garang. Dulu kita tak kata bagus tau. Lagi kita muda kan. Sian. Saya kata, nama dia Muhammad Zakaria. Dia orang buang beberapa huruf di belakang tu. Kat rumah dia tu. Dia sampal Muhammad Zakaria. Dia buang beberapa huruf, maka jadilah perkataan yang tidak sedap didengar. Itu tak nama apa? Saya sebut lah. Budak-budak ketawa. Kalau dia makan kata, tapi bila dah tua kan, baru kita kata, tak betul lah begitu. Dah tua lah. Dah tua, tak betul lah begitu. Okey, ni dah. Apabila Ibnu Umar telah terhidang makan malam dan beliau mendengar iqamah serta mendengar bacaan imam, beliau tidak bangun untuk menunaikan solat sehingga selesai makan. Ini sunnah daripada anak Sayyidina Umar. Dia kalau tengah makan, lepas tu ngajar. Nanti dia call back. Okey. Beliau tidak bangun untuk menunaikan solat sehingga dah selesai makan. Imam Nawawi dalam Raudah, hendaklah makanan itu sudah tidang dan dia merasa benar-benar ingin makan. Artinya makan terasa terganggu pada khusyuk jika meninggalkan makanan. Kalau lapar, meninggalkan khusyuk, baru boleh makan. Kalau kita lapar, rasa tak tinggalkan khusyuk, tak apa. Boleh pergi semayang. Okey. Itu apa? Buat nota. Diharuskan meninggalkan jemaah dan Jumaat jika terlalu lapar dan dahaga yang nyata. Okey. Takut ada orang yang melakukan kezaliman ke atas diri, anggota tubuh badan dan manfaat maruah diri dan harta. Apa? Ya, anak-anak ada kecemasan. Kita tolong sekejap. Call Soleha. Dia ada problem tak jalan. Aku cakap dengan dia. Takut ada orang melakukan kezaliman ke atas diri, anggota tubuh badan, manfaat maruah diri dan harta. Ini juga boleh tak sembahyang Jumaat. Katakanlah kita nak sembahyang Jumaat, ada orang tunggu kita tengah jalan tau. Dia nak pukul. Dia tanya kawan kita, mana? Itu Haji mabuk mana? Saya kurang nama dia. Dia hutang tak nak bayar. Lepas tu pindah rumah. Saya tahu dia duduk sini punya. Saya tahu dia ni orang Haji yang pergi masjid punya orang. Dia ambil satu kedai yang peti ais apa. Lepas tu dia berlari. Dia dah tunggu. Jadi ada orang beritahu, Ji, kau jangan pergi sembahyang Jumaat, Ji. Jadi sebab ini dia orang dah tunggu kau. Badan besar-besar ni. Kau dah ada ambil barang kedai dia, kau lari tu dulu masa muda. Tak kira muda tak muda. Dulu sekarang aku dah tobat. Tobat pulang balik kat abang tu kat dia. Apa buat lagi pula? Ada budak-budak dulu buat macam tu. Kawan-kawan kami juga buat tu. Dia pergi kedai yang nama Maut tu. Tu kedai nama Maut. Ni Maut. Tu kedai tak? Dia ni ambil barang, dijamin. Dia ni barang, dijamin. Ni barang, dijamin. Ni barang, dijamin. Dua gitu. Kau jamin aku, jamin kau. Lepas tu dua-dua, belah. Lagi, pindah rumah. Dahsyat jahat ni. Baiklah kawan tu tak pakai ni kan, orang yang pukul ni. Kalau gitu, saya kira Iman. Mudarat pada diri anggota ada orang pukul dia.
Itu dibenarkan, dibolehkan. Ah. Jika sesuatu sembunyian, okey, ini juga dianggap keturunan yang diterima. Termasuk harta yang juga dikira. Kalau kita nak pergi sembahyang Jumaat ke, sembahyang Jumaat ke, kalau kita tinggalkan benda ni boleh hilang. Kita tak diwajibkan sembahyang Jumaat, tak wajibkan sembahyang Jumaat. Apa? Harta. Dan bimbang makanan akan hangus jika ditinggalkan. Dia ni suka masak. Ni sibuk nak makan ni. Kau tahu nanti Jumaat kau masak pagi-pagi. Ada dua hari ni. Malam-malam masak bulan Jumaat. Dia kata ni sikit lagi ni kalau tinggal kalau terlebih je habis. Dia boleh meninggalkan Jumaat. Boleh. Kenapa? Takut hangus jika ditinggalkan, jika tiada siapa boleh menggantikannya, menjaga masakan itu. Ini saya kitab pada Rasulullah Jumaat. Perkara ini mestilah sesuatu tidak disengajakan. Kalau sengaja, tak boleh. Sengaja buat masak, nanti boleh dapat pelepasan. Tak boleh. Tak sengaja. Terlupa hari Jumaat. Dan jika perkara itu berlaku pada hari Jumaat, maka ia adalah haram seperti hukum musafir yang keluar musafir pada Jumaat selepas fajar. Kalau keluar musafir selepas subuh, mesti berhenti sembahyang Jumaat. Lepas subuh. Kalau rasa tak nak sembahyang subuh, nak sembahyang zuhur, sebelum subuh ni kena keluar di kawasan. Pukul 5 cabut. Kalau pukul 5 tergigi baru nak kemas barang, pada gosok baju, masuk kereta, orang dah azan. Kena sembahyang Jumaat. Mesti sembahyang Jumaat. Dia masalah dia bila bawa orang perempuan lah. Betul tak? Nak letak dia kat mana? Boleh. Tak berjalan kejap je. Sini pergi, orang baru azan. Jalan lagi. Agak-agak orang dah azan kedua tu, okey. Tunggu sekejap, sembahyang Jumaat. Lepas tu, masuk balik, jalan. Mesti berhenti sembahyang Jumaat. Mesti berhenti. Kenapa? Keluar itu selepas terbit fajar. Lepas subuh. Lepas subuh. Lepas tu, dulu Ustaz selalu cakap, kalau naik flight, jangan naik flight yang membunuh waktu solat. Tu bunuh solat macam itulah contoh dia. Kita naik flight pukul 10. Maknanya kita ni keluar hari Jumaat lepas pada fajar lah. Maknanya kita kena sembahyang Jumaat. Jadi kalau kita naik flight pukul 10, kita pergi KK. Kalau flight pukul 11 lah kata kan. Pergi KK 2 jam setengah. 12, 1 setengah. Dengan keluar barang, dengan apa benda semua, pukul 2. Maknanya dah habis sembahyang Jumaat. KK dia zuhur 1 jam awal kan. Kalau sekarang ni zuhur dia 12 suku. Maknanya pukul 1 lebih tu dah habis sembahyang dah. Sedangkan kita tadi naik flight pukul 10. Nampak? Maknanya kita sampai orang dah habis sembahyang Jumaat. Maknanya kita ambil flight yang membunuh sembahyang Jumaat. Sedangkan kita wajib sembahyang Jumaat. Kenapa? Keluar selepas terbit fajar. Keluar selepas terbit fajar. Tu nak kena faham prosedur dia. Okey. Menahan diri daripada hadas kecil. Apa dia? Tidak ada solat ketika hadir je makanan dan tidak ada solat juga dalam keadaan solat itu menahan diri hadas kecil. Kalau nak buang air dulu. Makruh sembahyang kalau dalam keadaan menahan hadas kecil. Nak berak, tahan. Nak kencing, tahan. Itu makruh. Kecuali kalau kita pergi kencing, kita datang sembahyang balik, waktu dah habis. Itu tak apa. Lepas tu jangan sembahyang masa kecederaan. Jangan sembahyang masa kecederaan. Saya tengok ramai orang pejabat sembahyang last minute lah. Terutama orang perempuan. Betul. Orang perempuan dia suka sembahyang 3.30, pukul 4. Orang pejabat lah. Syahid, nanti pukul ni kau ambil gambar sebab perempuan, slipper. Nanti pukul 4.30 kau ambil gambar, kau WhatsApp aku. Nak membuktikan kebenaran. Betul, saya cakap betul ni. Asal apa? Sebelum 4 suku. Kau ajar Ustaz ni, slipper aku dia nak ambil gambar. Saya cakap betul ni. Ubah sikap lah. Tapi yang lewat ni tak ada kat sini ya. Ni tingkat dengar tak?
Kau dengar dia cakap tak payah gitu. 4 suku pun nak luhur. 4 suku bawa egi-egi bawa beg kecil tu. Ha. Apa yang dia buat Make up. Orang cantik tak make up Betul tak? Make up apa? Jujur siapa? Bukan lelaki kau sini. Bukan lelaki kau dekat sini. Bukan make up apa? What for? What happened? I don't understand. Okay? I really don't understand number 10. What for? Kau make up siapa? Nak keluar je, pergi washroom. Kejap. 10 minit. Tunggu bawah. Kita pergi pasar tani. Nak pergi pasar tani pun. Kau nak tunjuk dengan siapa? Dengan abang Jokopok tu? Ya. Kau tunjuk dengan abang Jokopok tu ke? Mesti dah tunjuk dengan salah satu kan? Bos? Bos tu lelaki kau ke? Syahid dia pandai dia api-apikan aku. Nanti aku pun marah. Dia Syahid cakap. Saya cakap. Dia cakap. Dengan bos dengan ni dia cakap. Dia tu Syahid dapat bini nak make up untuk saya. Saya yang kahwin dengan awak. Awak pergi bang, nanti orang kata muka saya kusam. Ini bukan iklan Fair and Lovely. Tak apa lah, kusam. Tapi lepas saya make up. Saya balik je. Anak tanya, kenapa make up Kenapa make up mak? Mak lagi mana? Ayah nak balik lah. Isteri yang tolehah. Buat air. Bang, kalau air ni tak sedap, pukullah saya bang. Saya tahu orang sini macam tu. Betul je. Saya rela dipukul daripada saya disiksa di akhirat. Pukul dia bang. Pukul. Kalau air tak sedap, pukul dia bang. Pukul. Now. Pukul. Kalau suami dengar gitu dikasih nak pukul tak? Luluh hati dia. You're the only one who really know me at all. Wah. Orang Jawa? Cakap Jawa. Ni bang, ni abangnya saudara dalam saya lipat. Saya tak gosok saudara dalam abang. Tak gosok Ni bang, ni baju abang. Kalau saya lipat tak cantik, abang bongkak sekarang saya lipat balik. Adakah aku bermimpi? Betul. Abang nak mandi Abang nak mandi. Sekejap ambil bulu gigi. Abang nak mandi. Taruh bulu gigi. Tak. Layanan istimewa. Tak bulu gigi. Ni akan masuk syurga. Rasulullah kata, nanah keluar daripada muka suami kau. Kau jilat pun belum tahu lagi. Kau dapat memenuhi apa yang patutnya buat. Perempuan tu kata, wahai Rasulullah, aku tak nak kahwin. Hanya hayalan di siang hari. Okey, tak apa. Ini apa ni? G. Lepas tu dia kata apa? Jika picit waktu, hendaklah utamakan guna solat. Dan tiada makruh menahan kencing. Okey. A, B, C, D, E, F, G. Nombor 7. Mengelakkan diri dari ditahan pemberi hutang. Ini Adong sudah standby Ini Haji saya tahu dia duduk di masjid Saya tahu, di rumah ni. Dan saya dah sesuai ini dia pergi masjid di dalam sini Okey, saya call macam standby mau kasih kerat 8 Jadi samsa kerat 4 cukup. Kerat 4. Dapat tahu. Saya pergi. Mengelakkan diri dari ditahan pemberi hutang. Jika tak mampu bayar. Kalau mampu bayar, boleh tak escape daripada solat Jumaat? Tak boleh. Kenapa? Mampu bayar. Jadi syarat dia mampu tak mampu bayar. Kalau ada orang dia bukan tak mampu, dia tak nak bayar. Hutang orang 2,000. Tukar kita baru. Tapi hutang aku tak bayar. Tengok tu rumah. Kursi baru. Kursi ni satu set 18,000. Hutang aku tak bayar pula. Ni dia mampu ni. Ni tak bagus lah.
Jadi umpat cela orang lah tu. Dia sumpah-sumpah seranah orang. Macam dia lupa dosa aku. Parking kereta kereta baru. Berapa beli? Tak adalah, ni beli cash je. Bukan mahal sangat. RM243,000. Oh, kau hutang aku. Dah nanti kan ni, kau hutang aku RM3,000. Tak bayar ni. Ni jangan buat gitulah. Orang ini, orang hina kita terus. Jangan pinjam orang duit lah. Kalau boleh lah. Selagi boleh. Jangan. H. Menghilangkan diri dari dikenakan hukuman. Kenapa? Dengan harapan ianya digugurkan sekiranya persalah itu tidak dapat dikesan beberapa hari. Kalau ada undang-undang kata, kalau dia bersembunyi, dalam satu masa, dia tak jumpa orang ni, mahkamah boleh, gugur hukuman. Mahkamah boleh gugur hukuman. Maka waktu tu, dia dibenarkan bersembunyi. Dia dibenarkan bersembunyi. Tak kisah jemaah. Tak kisah jemaah. Okey. H. I. Tiada pakaian yang sesuai untuk solat jemaah. Baca ni tau. Sekalipun ia memiliki pakaian untuk aurat, untuk tunai solat jemaah, tetapi jika tidak sesuai untuk dirinya, maka ia diberi keuzuran untuk menghadiri jemaah. Contoh, orang alim yang dikenali kalangan masyarakat tiada pakaian sesuai. Rumah kena banjir. Yang ada kain pelekat, satu dengan baju lama. Rock and roll will never die. Ini ustaz ni. Takkan nak pergi baju ini. Lepas tu jubah mana? Jubah dah hanyut banjir. Kopiah dah banjir. Serban, ini je baju. Dia dimaafkan untuk tidak menunaikan Jumaat dan jemaah. Kenapa? Pakaian tu tak sesuai. Dia kata, dia ni rupanya rock and roll will never die. Tapi dia tak tahu dia nyandai. Tak sesuai. Sebab tu kalau orang yang ada ilmu, orang yang dihormati, tiba-tiba dia tak ada kerja, dia tak ada sumber, dia pergi cari sampah, cari kotak, dia layak mendapat zakat. Kenapa? Tak sesuai dengan diri dia. Orang perempuan tak ada kerja, pergi kerja kontrak. Dia layak diberi zakat. Kenapa? Tak sesuai dengan diri dia. Orang perempuan kerja jaga. Balu. Dia jaga. Tak sesuai dengan diri dia. Dia layak dapat zakat. Kenapa? Tak sesuai dengan perempuan. Ada perempuan yang jaga. Kan kena bawa lagi yang perempuan kena bawa lagi. Tak sesuai. Ramai perempuan yang jaga. Tapi selalunya bukan jaga-jaga berat lah. Jaga-jaga kat hospital kan banyak perempuan ni. Kak, masa melawat sudah habis. Boleh masuk kak. Doktor tak bagi. Doktor tengah round. Bawa apa? Bawa makanan. Kejap lagi kak. Saya hantar masuk. Tulis nama sakit, nama wad. Nanti saya hantar. Tu tak apalah kerja tu. Ini jaga keselamatan ni. Tak boleh. Kalau dia kerja juga untuk dia pendapatan, zakat boleh bagi kat dia. Untuk dia berhenti dia kerja tu. Maknanya orang yang berilmu ke, yang dulu orang panggil dia ustaz ke, tiba-tiba dia kerjanya tak sesuai dengan dia layak dapat zakat. Tak sesuai lah. Apa kerja sesuai Dulu ustaz kata apa? Dia ambil kotak dekat tong sampah. Dia kerja punggah-punggah sampah. Dia kerja lori sampah. Tak sesuai dengan dia. Bukan sebab dia mulia. Patutnya kerja dia ada kerja lain yang lebih utama lah. Ngajar orang. PKP tak boleh ngajar. Nak buat online tak ada komputer. Dia layak dapat zakat. Ni jalan buat zakat. Contoh orang alim yang dikenali di kalangan masyarakat. Tiada pakaian yang sesuai untuk jemaah. Maka perkara itu menjadi keuzuran baginya seperti hanya memiliki pakaian sekadar untuk aurat. Dia hanya ada kain helai. Baju tak ada. Baju dah habis kena banjir. Dia boleh meninggalkan solat jemaah dan Jumaat. Sebab apa? Kalau dia pakai kain ni, dia pergi tak pakai baju, nanti akan timbul fitnah. Orang bukan tahu rumah dia banjir. Itu diberi kelulusan. Lagi, J. Siapa yang harus meninggalkan Jumaat dan jemaah? Berjalan teman-teman bagi seorang yang hendak melakukan perjalanan yang harus. Ini bas ni berhenti. Dia patutnya kena selesai Jumaat. Tapi kalau dia pergi selesai Jumaat, nanti kawan tinggal, bas tinggal dia, boleh buat apa dah?
Dia datang, nampak orang solat jemaah. Tapi dia kata kalau aku ikut jemaah, kalau imam ni baca lama, nanti aku jalan. Jadi waktu tu, dia boleh semayang seorang kat belakang. Dia harus meninggalkan jemaah, walau jemaah depan dia. Kenapa? Takut dia tinggal pada perjalanan yang harus. Yang harus apa? Yang boleh. Bukan perjalanan maksiat. Balik kampung, boleh. Jadi kalau kita rasa bas nak jalan, walaupun jemaah ada, kita kata, alah, bas ni boleh tunggu. Kita rasa bas ni memang tak tunggu. Dah lama dah. Sebab dah lama berhenti makan. Memang seorang je. Saya ikut Jumaat. Saya ikut jemaah. Tak payah. Saya pergi sembahyang Jumaat. Tak payah. Kenapa? Keharusan ditinggalkan di dalam perjalanan. Kalau tengok orang sembahyang seorang, kita kena sangka baik lah. Mungkin bas dia nak jalan. Kenapa? Dia mendapat keharusan. Oh, iya ke? Memang tak iya ke, aku tak belajar. Dia nak belajar ni ada. Tu kita belajar, kita tahu. Kita cakap apa-apa dengan orang. Kita belajar, kita tahu. Okey. HIJK. Badan dan pakaian atau memakan benda yang berbusuk dan dia tak boleh nak basuh. Diharuskan meninggalkan jemaah dan Jumaat. Dia kerja ni dekat manhole. Apa manhole? Orang KKR manhole ni kerja dia lah. Manhole, pavement, crusheran, apa lagi? Tu lah. Kalau dia kerja dia. Kerja buka manhole. Lepas tu manhole tu pula ada najis pula apa benda. Orang atas Jumaat ni. Dia nak pergi, baju tak ada. Baju dia najis. Dia pun basuh. Basuh tak hilang bau. Maka waktu tu harus dia meninggalkan Jumaat dan meninggalkan jemaah. Kenapa? Dia beri kesan pada orang lain. Ni nak cakap mana? Tapi tak boleh lah sengaja. Ini benda yang kita tak sengaja lah. Sesiapa yang makan dari pohon ini iaitu bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Kenapa? Masjid ni dia ada banyak malaikat rahmat. Jadi, dia akan menyakiti malaikat rahmat. Jadi, elok kita ni, kita pakai wangi-wangi lah. Macam masuk surau ni, ada minyak wangi yang orang wakaf ni. Jom kita pakai. Kenapa? Dia malaikat rahmat ni, dia suka pada bau-bauan yang wangi lah. Kalau yang bau busuk-busuk ni, dia menyakiti malaikat rahmat. Malaikat rahmat tak dekat. Tak dekat. Sampai peringkat Nabi kata, siapa makan bawang, jangan datang masjid. Anas pernah ditanya mengenai bawang putih. Anas bin Malik ni. Anas berkata, sungguh Rasulullah pernah bersabda, siapa yang makan pohon ini, tu bawang putih ni, maka janganlah mendekati kami dan jangan bersembahyang bersama kami. Atau kata jangan sembahyang. Nanti dia kata, amin. Kata siapa makan petai ni? Tu orang lelaki ni. Abdullah bin Umar berkata, sungguhnya Rasulullah pernah bersabda ketika peperangan Khaybar. Siapa yang memakan dari pohon ini, iaitu bawang putih, maka janganlah dia masuki masjid. Rasulullah larang, jangan masuk masjid. Patut dekat masjid ni, kita selalu buat gambar apa? Handphone ni. Tak ada tu. Handphone. Surau pun sama lah. Handphone. Kata ambil gambar bawang tu petai, kerdas, apa lagi? Jering. Apa-apa lah. Yang sewaktu dengannya. Lepas tu tulis sajalah. Petai dan sewaktu dengannya. Kat depan. Kat depan. Kat sini, handphone. Kat sana, kat depan. Lepas tu tulis lagi satu. Buat macam ni juga. Gambar orang tengah apa tau? Waktu kuliah jangan. Saya cadangkan masjid. Diorang tak nak buat lah. Saya minta masjid-masjid yang saya buat kuliah subuh kan. Saya kata, buat satu benda lah. Saya kata, ada satu tulisan. Jadi bila penceramah ni tengok ada orang tidur, tekan. Tulisan yang keluar lah. Bodoh jangan tidur. Bodoh jangan tidur. Bodoh jangan tidur. Pertanyaan bodoh tak apalah. Jangan tidur. Tak berani buat.
Kalau ada tu, nanti saya nak buat sendiri lah. Nak taruh kan ni. Dah tu mau tidur saya tekan. Tong. Wah. Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Dapat buat tu. Budak-budak link kahwin kau dapat buat tu seronok. Kalau boleh kalau lampu dia boleh scan macam kamera. Jangan tidur. Song tu dah. Tu lagi best. Song keluar sini. Macam baik ni Bob. Baguslah kalau begitu. Ni masjid ni buat. Nak kena baling masuk Masjid Agung buat. Jangan tidur. Tapi sini okey lah, tak tidur. K. L. Memelihara. Ni boleh tinggalkan jemaah. Orang sakit sedangkan tiada orang boleh pelihara dia. Katakanlah kita jaga mak kita sakit. Ni lelaki ni tuan Jumaat. Mak, nak tuan Jumaat mak. Kau jangan tinggalkan aku. Aku ni kau jatuh kau macam mana. Aku ni gini macam mana. Nak cari adik perempuan tak ada. Nak cari adik kakak tak ada. Nak cari dan upah orang tak ada. Boleh meninggalkan jemaah dan Jumaat. Kalau dah tak boleh sangatlah. Tapi kalau boleh yang sebaiknya usahakan. Dulu masa sebelum COVID kan saya buat kursus solat dah. Daripada Nanding saya bawa kereta Zoom sampai dapat suat saman. Lepas tu bawa laju. Tengok dalam sistem ada nama. Tengok ini masa pergi tu anak kerja tu. Ada kakak tu kata, Ustaz, saya sebenarnya saya jaga mak saya. Tapi saya kata saya mesti hadir juga kursus solat ni. Solat tu 8 jam. 9 sampai pukul 6. Habis mak siapa jaga? Saya kata tak. Mak saya kumpul duit Ustaz 2 bulan. Saya kumpul duit. Saya bayar mak saya orang jaga RM35 sejam. Nurse swasta ni lah. RM35 sejam. Jadi 30 kali 8 saya bayar. 200 lebih saya bayar. Kenapa saya bayar Ustaz? Sebab saya rasa sembahyang saya ni banyak tak kena Ustaz. Dia pun dah rasa. Dia sanggup bayar orang jaga mak dia 200 lebih. Wah. Kalau saya boleh tabik saya tabik lah. Tunggu lah. Dia sanggup lepaskan mak dia bagi orang jaga 8 jam untuk dia datang. Dia kata Ustaz, ini pun saya nampak dah. Sembahyang saya banyak salah. Betul lah. Bagus lah itu. Ini tak jaga mak, anak pun sihat, tak apa-apa, tak belajar. Ini tak tahulah. Cakap apa kan, rezeki masing-masing lah. Kalau Allah tak terima amal kita, dia tahan ilmu kan. Dia tahan ilmu. Satu benda tahan nama dia ilmu. Dia tahan ilmu tauhid, habis lah. Dia biarkan kita ni na'udzubillah, salah dekat tauhid. Bukan sembahyang tak terima, agama pun tak terima, habis. Ni lagi menakutkan. Lagi menakutkan. Saya baru balik Atuk Darul ni. Kita buat kursus tauhid. Sabtu, Ahad, Isnin. Bukan orang muda dah dalam. Banyak orang tua lah. Lepas tu bila nak masuk, tempat apa tu? Tengok Mardi punya tanaman kan. Peserta 77. Yang 60 ke atas keluar dulu, kira. 46 orang. Sebab apa? Mardi kata sini citizen 60 ke atas, bayar RM2.5. 60 ke bawah, RM6.5. Sebab kita beli tiket banyak-banyak kan. Tengok keluar lah. 72, 74, 68, 67. 45 orang punya. Termasuk perempuan. Jadi lagi 30 orang ni bawah 60 tahun. Tapi saya tabik lah semangat mereka ni lah. Bukan sihat tu. Semangat mereka tu saya tabik lah. Dia kata, Ustaz, biarlah saya dapat tauhid ni tu saya mati. Dia dah ingat tu je lah. Beli strawberry beli juga. Tak apa. Tapi benda yang lebih penting dapat tu, kita dapat. Ni kita nak buat ni. 16, 17, 18. 3 hari. Fardu Ain. Ni KKR buat. Dekat Melaka. Bayar 100 saya kata suruh KKR. Datanglah. Boleh lah belajar 3 hari tu. Menunggu ahli keluarga dalam keadaan nazak. Ini akan menyebabkan solat tak khusyuk. Kenapa diberi kelonggaran? Tak khusyuk. Tak khusyuk. Dulu saya pernah tengok orang sini. Dia belajar duduk kat surau. Ada
budak datang, belasan tahun. Ah, makcik hantar. Mula makcik dia sebelah rumah dia. Dia tinggalkan. Dia jalan. Saya dengar perkataan tu lah anak tu cakap. Sebab itulah ia dikira kesukaran yang diterima. Orang nazak, tak ada orang tunggu dia. Elok kita tengok. Kalau boleh adab, elok kita adab. Dan kita tengok betul-betul bagaimana kesukaran orang nak mati ni. Dan terus taruh dalam hati, satu hari nanti, orang tengok aku nak mati pula. Betul tak? Ini kita tengok orang. Macam-macam. Macam tengoklah, yang giling kepalanya macam-macam. Macam-macam yang saya tengok macam-macam lah. Ada yang mudah pun ada Dulu ada ustaz cerita. Dekat surau lah ni, mengajar isyak. Ada budak lelaki datang. Ustaz, mari lah tengok ayah saya ni Ustaz. Dia nazak sekarang. Dia lari kejap pergi masjid. Ustaz ni pergi tengok Tanya ayah berapa umur? 88. Orang panggil dia Pak Long ni, itulah nama dia. Tapi orang Kedah. Pak Long ni, Pak Long ni orang Kelantan. Panggil Pak Nik. Pak Nik. Anak-anak dia cemas tau tengok ayah nazak. Giling kepala ni, macam dia berperang dengan sesuatu Anak dia kata, ya kenal tak ya? Hang siapa? Dia kata tu. Anak perempuan dia, ya kenal saya tak ya? Hang siapa? Dia kata tu. Hang siapa? Ni tak kenal. Bila anak dia yang pergi masjid ni, dia menangis lah. Menangis. Dia lapar lah ya. Ayah kenal saya tak? Hang siapa? Tak kenal. Ayah tak kenal kami tak apa. Tapi dia boleh dengar lagi. Ayah kenal Allah tak? La ilaha illallah meninggal. Tengok Tengok Tak kenal anak tak apa. Betul tak? Tak apa. Tak masalah. Last minute anak tak kenal. Tak payah nangis. Ni cucu ayah. Tak kenal tak apa. Yang penting ayah kenal Allah tak? La ilaha illallah. Pergi. Hoi. Ustaz tu tanya, bapa kamu ni amal apa Dia sejak dia muda, dia tidak pernah meninggalkan tahajud. Itu yang mak dia cakap dengan dia lah. Dia tak miss. Dia musafir ke, dia pergi mana ke, dia pergi melancong ke, dia pergi apa ke, dia mesti bangun malam. Sebelum subuh tu dah ready lah. Tu kami kalau bawa grup Datuk Darul ke apa bawa grup. Saya cakap dengan dia orang, setengah jam sebelum subuh, kita jumpa kat lobi. Kenapa? Kita nak kawan kita ni sambil berjalan, tapi subuh pergi masjid. Maghrib pergi masjid. Zuhur pergi masjid. Lepas tu jamak. Maghrib pergi masjid. Lepas tu jamak. Lepas tu dalam pada tu, buatlah kursus ke apa benda ke, kat hotel-hotel ke, kat apa benda lah. Sebab apa? Pegang pada satu, makbulnya doa orang musafir. Pegang lagi satu, Abu Zar kata, Allah sangat sayang orang yang musafir dan dia tidak meninggalkan solat malam. Allah sangat sayang. Lepas tu kalau pergi musafir nak letak hotel, first tengok masjid kat mana. Bukan tempat selalu kalau hotel cari dekat dengan apa tempat apa? Bukan itulah. Ni makan senang. Jarang orang tidur hotel. Ni masjid depan. Orang tak cakap. Ni makan senang. Jalan kaki. Orang tak cakap, ni masjid senang. Jalan kaki. Orang tak cakap. Orang cakap makan. Orang cakap makan. Pergi Pergi. Pergi, bangun malam. Allah sayang. Di saat yang Nabi kata, Abu Dhar kata Allah sayang, di saat tu angkat tangan doa. Doa apa? Doa lah apa-apa doa. Saya ni memang selalu jalan lah. Saya suami isteri ni memang kaki-kaki jalan lah. Back standby dengan kita tau. Ustaz, kita tangguh Ustaz kami ada program. Alhamdulillah. Ustaz, tak ada datang lagi ke? Tak ada apa. Jom Batu Pahat, jom. Jom, ni cuti ni, malam ni pun cuti. Jom, Kelantan. Di subuh-subuh pergi semayang. Pun apa, Wakar Ceyeh punya masjid. Dia nampak rumah saya, dia tahulah orang luar kan. Mari mana? Mari dia kajai.
Akal lah Kelantan berterabur. Kaji mesti. Buat apa tak ada musafir yang jalan. Dia kata apa? Oh ni musafir Dia pegang tangan rumah saya. Doa kat makcik panjang umur, sihat. Orang musafir ni doa dia makbul. Wah, ini ada school punya orang lah. Dia tahu apa? Dia tahu. Orang musafir ni doa makbul. Doa kat makcik rehat Oh, ni makcik ni best lah. Dia faham Dia faham. Kenapa? Memang Rasulullah kata, orang musafir itu dia berkata, Ya Rob, Ya Rob. Tapi bagaimana Allah nak makbulkan doa dia kalau pakaian dia haram, kalau makanan dia haram? Faham Lepas tu dia kata, adalah satu doa peribadi lah, dia cakap lah. Ada doa peribadi dia. Tolonglah doakan makcik you nama ni. Dan tu juga orang lelaki tanya, Ji, dari mana Ji? Daripada ni. Buat apa? Buat gosok. Oh, musafir ni musafir. Doa kalau surau kami ni. Surau kami tak ada orang. Kami 40 orang, Datuk. Kita pergi Tanjung Tubuh. Kalau kita tak ada, saya nampak jemaah asal tu 5 orang je. Kuliah hari-hari je. Memang tak ada orang. Rumah, ada rumah ke? Ada rumah kan? Ada rumah. Jauh kot. Tapi kalau Lumpur rumah dekat, tak ada orang juga. Tu, orang-orang soleh bila dia ada benda lah nak gaduh dengan Allah Ada benda nak gaduh dengan Allah, dia akan musafir. Dia akan keluar musafir. Dan pada tu dia banyak-banyak doa. Dan dia tidak banyak-banyak shopping. Lepas tu shopping tak apa. Allah, indahnya kalau faham. Orang kampung ni faham. Doakan makcik musafir ni bagus doakan makcik. Dia dah tak boleh nak jalan. Suami dah tak ada. Badan dah tak kuat. Doakan makcik ni. Makcik rehat. Makcik nak ni. Kayu basikal tu. Pergi masjid. Allah. Saya seronok sebab saya dapat banyak belajar lah. Bila aku saya belajar lah. Saya belajar. Kenapa aku tak banyak doa? Orang sibuk suruh doa musafir. InsyaAllah. Okey. Sambung. Berat tubuh badan kerana terlalu gemuk. Ini orang-orang yang diharuskan meninggalkan jemaah atau Jumaat. Okey. Dia ada sampai ni yang saya kata ni Q ni. Baru bernikah. Bagi orang yang baru bernikah tidak dituntut untuk solat jemaah. Bagi solat malam seperti maghrib dan isyak dan subuh jika ketika itu isterinya dihantar oleh keluarga tersebut. Dapat cuti Syed. Dapat cuti. Inilah anak saya yang nikah tadi. Inilah jagalah dengan baik. Masa tu buat apa? Nak pergi solat maghrib ni. Ingat ustaz kata baru bernikah. Cancel. Besok pergi. Harus. Ini bukan cakap kosong-kosong. Harus. Kenapa? Nak kita ada begitu meraihkan pengantin baru. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang ikut online.